Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiha ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan beliau dan bahawa kita percaya dengan neraca itu dan bahawa kita, yakni orang Islam, percaya dengan neraca yang ditimbang di dalamnya, di dalam neraca segala kebajikan dan kejahatan. Lah ni kita duduk bawah, kita duduk bahas di bawah perkataan Muhammad Rasulullah itu ada beberapa akidah dan kepercayaan. Di bawah kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya, hanya Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenarnya. Yang lain tidak masuk dalam kategori Tuhan langsung pun. Yang kita nafikan di dalam kalimah la ilaha illallah adalah Tuhan yang sebenar. Bukan maksudnya tidak ada berhala, tidak ada tokong kecuali Allah. Tak. Hak tu pasangan yang tidak secocok. Kita nak ganding ke Allah dengan berhala, tak layak. Yang kita nafinya adalah Tuhan yang sebenar-benarnya tidak wujud. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar. Manakala Tuhan yang tidak sebenar, Tuhan yang didakwa, Tuhan yang direka, kita tidak nafi kerana benda ni wujud. Orang kafir duduk dakwa banyak mana, kita tak nafi, tokong ke apa dia. Hak tu Tuhan yang tidak sebenar. Hak kita nafi hak yang sebenar. Maka hak tu dalam kalimah la ilaha, tiada Tuhan. Kerana kaedah dia mustasna dengan mustasna minhu mesti sama, jensi panggil. Maka tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya wujud, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang wujud, yang sebenar-benarnya. Di bawah kalimah la ilaha illallah kita bahas dah. Dan di bawah kalimah Muhammad Rasulullah ada beberapa akidah. Kita bahas dah mengenai kepercayaan kita sebagai orang Islam kepada nabi-nabi. Apakah yang sepatutnya kita percaya mengenai nabi-nabi? Ya, kita bahas dah. Sekarang masuk di bawah kalimah kita percaya kepada Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, iaitu akidah kepercayaan mengenai hari kiamat. Dan apabila kita percaya kepada hari kiamat, beberapa benda yang ada di dalam hari kiamat juga menjadi kepercayaan kita. Antaranya, kita percaya adanya dengan neraca. Neraca ataupun timbangan neraca. Dacing tu orang panggil. Yang ditimbang pada neraca itu kebajikan dan kejahatan. Maka Allah Ta'ala mencipta satu makhluk dipanggil penimbang amalan.
Bentuk dan rupa dia hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Besar dia, kecil dia, kau Tuhan saja yang tahu. Tetapi ada ulama menyatakan timbangnya dia seperti menimbang lagu tu. 2 cepel gitu ada dan ditimbang. Hak mana berat, hak itulah yang benar. Hak mana ada riwayat kata hak berat tu naik, hak ringan tu turun. Ada kata tak, hak berat tu turun, hak ringan tu naik. Apakah yang ditimbang? Khilaf ulama. Ada kata amalan tu sendiri ditimbang. Yakni amalan kebaikan kita akan Allah Ta'ala rupakan dalam bentuk cahaya. Manakala amalan kejahatan dirupakan dengan kegelapan, gelap. Maka gelap dengan cahaya ditimbang. Hak mana berat, hak mana ringan, itulah amalan kita sendiri. Ada riwayat kata bukan amalan ditimbang, tetapi buku catatan amalan kita. Buku sebelah jahat berapa putih, buku hak kebaikan berapa putih. Ditimbang buku tu. Hak penting, kedua-duanya menyatakan amalan kita akan ditimbang. Sama ada buku dia ataupun amalan tu sendiri ditimbang. Amalan tu ada rupa ke tak? Semaya, puasa, zakat, haji, ikhlas, tawakal, zuhud, ada bentuk ya. Akhirat Allah Ta'ala akan rupakan segala amalan kita. Orang yang tidak bayar zakat, harta haram-haram ni, riba gapo, kita boleh nampak bentuk dia sebenarnya gapo. Orang tak bayar zakat ni, harta-harta dia hak haram ni akan tukar jadi seekor ular. Duk belik tekak dia, duduk patut kepala dia. Kelekuk, kelekuk, kelekuk. Tu kerja dia. Maka amalan-amalan kita dirupakan. Ada riwayat kata amalan kita boleh nampak bentuk. Puasa lagu ni rupanya. Zakat lagu ni sebenarnya. Memanglah atas muka dunia amalan tak nampak. Hak nampaknya kita lah. Tetapi di dalam hadis disebut amalan kita sudah berupa ketika kita masuk dalam kubur, amalan kita sudah berbentuk dah. Apabila seorang masuk dalam kubur, maka kalau dia orang jahat, maka kejahatan dia akan berupa dengan seorang lelaki yang sangat huduh dan yang menakutkan. Supaya hatu kubur lagu tu bau busuk menakutkan. Duduk sebelah muka kita, duduk sengih lagu tu. Kita kata, hei lelaki ambo duduk tengah serabut perut dah lah, soalan saat ni tak boleh jawabnya gocoh demo. Siapa dia kah kamu wahai lelaki? Maka lelaki tu jawab, akulah amalanmu yang jahat. Aku akan temanmu, aku akan takutmu dalam kubur sampai hari kiamat. Tu amalan kita bentuk rupa. Manakala orang yang amalan dia kebaikan, amalan dia semua kebajikan, maka Allah Ta'ala rupakan kebaikan itu seperti seorang lelaki yang sangat hebat, sangat tampan. Ikutlah, sangat comel, bau wangi. Maka apabila kita nak tidur dalam kubur, kita tengok ada seorang lelaki duduk dekat kita. Kita pun tanya, hei lelaki, siapa dia mu? Mukamu saja sudah dapat menenangkan hati aku. Aku tengokmu berasa tenang dah. Maka lelaki itu jawab, akulah amalanmu di atas dunia. Amal kebaikanmu atas dunia. Aku akan temanmu, aku akan jagamu sampai hari kiamat. Kita pun akan tidur dalam kubur. Maka dia kata, tidurlah wahai saudaraku seperti tidur seorang pengantin. Orang tak pernah nikah tak tahu. Tidur selok sekekeng. Sedapnya tidur. Tak sopa dengan tidur duk pondok tak sopa. Tidur pengantin ni. Tak faham lagi tak apalah. Lepas ni akan faham lah. Tidur setidur-tidur yang ditidur-tidur. Maka kita akan tidur. Leno seleno-leno. Dan Allah Ta'ala akan buka pintu syurga. Nampak dah pintu syurga? Tuhan buka sikit je. Maka tak boleh masuk lagi. Udara-udara syurga. Bau-bau dia. Nampak dah pemandangan jauh-jauh. Akan masuk ke dalam kubur kita, kita akan rasa Allah sedapnya balik sana tidur dalam ekong. Tidurlah kita, tunggu hari kiamat. Orang jahat pula Tuhan buka dah pintu neraka. Bau busuk dia. Sora-sora yang menakutkan. Pemandangan-pemandangan yang tidak indah. Tubik dah. Bau dah. Naling togak kita. Boleh tidur? Tak boleh tidur. Orang yang ada masalah dengan Tuhan, dia tak akan boleh tidur dalam kubur. Nak tidur lagu mana? Pertama hatu duk menakutkan muka dia dah.
Kedua, api-api neraka mula dah serah dah. Bahaya panah dia serah dah. Nak tidur lagu mana? Maka tak tidurlah dia sampai hari kiamat. Maka dia pun akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah berlaku kiamat. Takut dia. Takut nak temu Tuhan. Sebab dalam kubur ni permulaan saja. Hak beratnya pada hari kiamat. Jadi kalau orang ada buat silap dengan Tuhan, fikir keadaan dia dalam kubur. Sayyidina Osman ni setiap kali dia lalu di kubur dia akan menangis. Menangis sungguh-sungguh. Orang tua ni jarang menangis. Budak-budak kerja dia dah menangis. Tetapi orang tua ni lebih-lebih lagi lelaki dia tidak akan menangis kecuali benda besar saja orang jatuh jerit ni. Kalau orang Tino peringkat kedua. Orang budak-budak banyak telajak jerit. Orang Tino nombor 2. Orang jantan ni jarang dia menangis. Dalam hidup dia mungkin kalau orang tua sekali semua hidup. Dia menangis. Maka Sayyidina Osman ni setiap lali kubur dia akan menangis. Sahabat tanya, ya Osman, apa mu menangis? Dia kata, inilah permulaan kita hidup ni. Kalau kita lepas dalam kubur, insya-Allah akhirat lepas-lepas ni lepas kita. Hamba bimbang sekali sini. Kalau tak lepas sini, Allah semakin susah, semakin susah, semakin susah. Maka kita percaya amalan kita akan ditimbang. Kita percaya sungguh, ya. Maka orang yang percaya amalan dia akan disuka, akan ditimbang, dia akan buat amal kebaikan sebanyaknya. Setiap kali dia teringat amalan dia akan ditimbang, dia akan mengatik, dia akan berzikir, dia akan selawat, dia akan baca Quran. Dia akan jadi juruh, dia akan jadi ikhlas, dia akan jadi baik. Dan dengan titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Timbangan lepas pada timbangan, kita percaya juga ala kiamat ini antaranya lah macam-macam. Titian sirat, azab kubur, kita ngaji dah. Antaranya titian siratal mustaqim. Titian sirat saja mustaqim ni. Siratal lazina an'amta alaihim tu nah. Sirat nama dia sirat saja. Dan iaitu yang dibentang atas api neraka. Berada di manakah titian sirat ini? Dia berada di atas api neraka. Dia kaedah dia ni pada mahsyar, macam meja ni pada mahsyar. Pada mahsyar ini bukan bulat, bukan seperti bumi. Kedudukan dia jenis hamparan panjang lagu tu macam seperti kertas yang digulung. Al-Quran kata hari kiamat itu pada mahsyar seperti satu gulungnya kertas. Kita buka kertas itu, dia panjang lagu tu, mendata lagu tu. Sejauh mata memandang, jauh, tidak ada pokok, tidak ada lubang, tidak ada bukit, straight. Satu hamparan bumi yang straight. Maka di hujung pada mahsyar tu ada neraka, contoh itu. Ia lubang lagu tu. Ujung kalau kita agak ni pada mahsyar, ni lubang situ. Tu dipanggil lubang neraka. Sebelah dah lepas daripada neraka tu syurga. Maka orang daripada mahsyar tak ada jalan ringkas kecuali mesti lalu kepada titian sirat untuk sampai ke syurga. Syurga titian sirat berada di mana? Di atas neraka. Ni lubang neraka seperti kawah, seperti lokal lagu tu ada titian sirat. Ada depan ni syurga. Maka siapa dia nak pergi ke syurga mesti kena litah. Lama mana, panjang mana titian sirat itu? Ulama kata saya tidak tahu. Ulama tak berani nak jawab. Lama mana, panjang mana, jauh mana, rupa dia bentuk macam mana tidak tahu. Hak tu pendapat muktamad. Manakala ada pendapat menyatakan titian sirat itu panjang dia perjalanan 3000 tahun. 1000 naik, dia naik gitu dulu. 1000 straight, 1000 pula turun. 3000 tahun perjalanan. Kita raung negara, dunia, putar dunia berapa hari ya lah ni? Lah ni perjalanan 3000 tahun. Tak tahu. 3000 tahun, 1000, 2000, 3000. Dahlah perjalanan jauh. Haluh pula titian sirat ini.
Maka titian sirok ini benda ataupun rupa dia bergantung dengan amalan seseorang. Jika seseorang yang ada masalah dengan Tuhan, maka Tuhan nak bersihkan diri dia sebelum masuk kepada syurga. Tuhan kecilkan titian sirok itu sehingga seperti rambut dibelah 7. Rambut kita belah 7. Halus dia. Tak nampak apa. Mana titian sirok nampak api neraka saja. Ada tu. Orang lain ada nampak tebal, ada nampak nipis. Hak tak nampak gak. Rambut belah 7 ni tak nampak. Rambut tu pening dah. Kalau tak kat cahaya tak nampak. Oh, belah 7 20. Apabila benda halus dibelah 7, maka dia jadi tajam lebih daripada mata pedai lagi. Jirit luka. Oh, tajam sangat. Oh, ada punya. Tajam. Maka malaikat kata cepat weh, bertrilion manusia lagi nak lalu. Dia mau cepat-cepat. Nak lalu payah tak nampak apa. Pakai gi jalan lagu tu gatung tu gak habis luka tangan-tangan. Gak ni ada kait. Api neraka ni dia ada macam kait, sadak gitu, sadak kaki. Piop. 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 Oh, tak cakap nak nampak, nak pegang, tak tahu kat mana. Akhir sekali biasanya orang yang tidak akan lepas daripada neraka kerana nak menuju negeri yang abadi. Negeri syurga, perkampungan asli kita, iaitu tok kita dulu duduk situ, maka perlu hati yang bersih, anggota yang bersih. Kalau masih ada kekotoran, tidak mesti dibersihkan. Satu saja cara nak membersihkan dosa, celup dalam neraka. Tak pasal dah. Sebentar, lama, sebentar dia pun kalau tinggal semaya, satu waktu 80 tahun Tuhan celup. 80 tahun Tuhan celup dalam neraka. Pada masa itulah kita tak tahu nak royak lagu mana. Terkepit pintu pun sakit, kena api gesek pun sakit, tiba-tiba terjun dalam api betul-betul. Rok. Tak tahu nak kata lagu mana. Pada masa itulah orang tak semaya mula nak semaya, Tuhan kata tak payah semaya dah waktu ni. Waktu ni kamu nak terima amalan saja. Kalau mu kaki semaya dah, tak payah semaya dah dalam syurga. Kalau kamu kaki tutup aurat, tak perlu tutup aurat dah dalam syurga. Tak ada syariat dah, tak ada haram makruh sunat, tak ada dah. Mu nak buat gapo dia menetai menerak dalam syurga, loh gilah tak ada peraturan dah. Kerana syurga itu adalah balasan kepada amalmu. Hok aku nak uji mu duduk atas dunia ni ya. 60 tahun, 70 tahun tu saja. Manakala balasan dia selama-lamanya. Syurga selama-lamanya, neraka juga selama-lamanya. Masuk dalam syurga, tu titian sirok. Ada amalan nak suruh titian sirok kita jadi pendek. Memandangi kita. Kita nampak Allah pendeknya. Pendek banyak mana? 4 hasta saja. 1, 2, 3, 4. Allah, situ yang kita nampak. Lebar dia juga 4 hasta. 1, 2, 3, 4. Allah sama besar dengan kapek besar ni. Lakuh jalan pop. Maka orang akan melintasi titian sirok bergantung kepada diri masing-masing. Ada orang selaju kilat. Kelkong siapa dia ni? Tak ada kelik, tak ada gapo. Siapa ni nyonggal lagu mana? Balik sana ada flash berkali. Ada seperti kuda, atau seperti orang berlari, ada mengesok dengan muka, ada macam-macam jenis kelakuan manusia bergantung dengan amalan dia atas muka dunia. Kalau dia taat kepada Allah, siapa dia? Kau dia beki motor, beki basikal, kau orang kampung biasa menoreh kau, dia taat ke Tuhan, perjalanan dia sangat mudah. Tetapi kalau dia tak taat ke Tuhan, dia orang alim kau, dia ustaz kau, dia tok guru kau, maka perjalanannya sangat sukar. Payah nak dia sirok ni kerana amalan kita. Lalulah ada amalan kita baca lepas pada semaya 4 kali. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Baca 4 kali, tiap-tiap kali lepas pada semaya, insya-Allah kelebihan dia adalah titian sirok kita di pandangan mata kita 4 hasta panjang, 4 hasta lebar.
maka kita akan berjalan dalam keadaan penuh yakin. Dah? Lagu tu. Dan bahawa kita percaya dengan haud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang minum daripadanya segala orang mukminun dahulu daripada masuk syurga, dan airnya air haud Nabi itu daripada air sungai syurga. Maka kita percaya juga di akhirat itu ada satu kolam milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab menyatakan semua Nabi ada kolam dia. Nabi Ibrahim ada kolam dia, Nabi Ismail ada kolam dia. Maka umat masing-masing akan pergi minum daripada kolam Nabi masing-masing. Umat Nabi Muhammad pula akan minum daripada kolam Nabi. Yang mana nama kolam itu Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah menghadiahkan kepada kamu satu kolam dipanggil Al-Kausar. Air dia katanya Nabi kolam ambo, air dia lebih putih daripada susu. Warna sangat jernih, sangat comel. Air yang paling indah dilihat orang Arab zaman dulu, sahabat tengok air susu ni tak ada. Minuman yang paling special sekali zaman dulu adalah air susu. Dia pun makannya, dia lah lazat duk situ. Maka Tuhan Nabi gambar ke kolam dia lebih putih daripada susu. Air yang paling comel sekali zaman dulu. Lepas tu, manis lebih daripada madu. Orang Arab kalau sebut madu tak ada lah. Minuman yang paling hebat rasa dia. Maka Rasulullah kata lebih manis daripada madu. Bau dia lebih harum daripada kasturi. Allah, baunya minuman dia. Dan sesiapa yang berjaya minum daripada air kolamku, maka dia tidak akan dahaga dah selamanya. Minum tu tak akan rasa lapar dan dahaga. Bilakah kita minum air kolam tu? Sebelum masuk ke dalam syurga. Berarti kolam ni berada di hadapan syurga. Sama ada selepas daripada titian sirak, naik titian sirak, ada kolam, barulah masuk kepada syurga. Ada riwayat kata tak, sebelum nak naik titian sirak kita minum dah kolam ni, barulah kita naik. Ada riwayat Nabi ada 2 kolam. Di depan ni kolam, lepas pada turun getok ada kolam lagi. Maka apabila minum, maka tidak ada rasa dahaga dah selama-lama. Pas kita duk makan, duk minum dalam syurga tu bukan sebab lapar. Tak ada perasaan lapar. Kenapa? Makan itu semata-mata nak bermewah-mewah sahaja. Bukan kerana lapar. Saja-saja bermewah-mewah nak menunjuk. Bukan, tidak ada lapar dah. Kerana apabila minum air Nabi tidak akan lapar dah. Maka orang nak minum air kolam Nabi ni, masalah. Antaranya Nabi kata orang yang berjumpa dengan aku di kolamku adalah orang yang bersabar di bawah pemerintahan pemimpin yang zalim. Siapa yang berada di bawah pemerintahan yang zalim dan dia bersabar di atas pemerintahan kaum itu, maka katanya Nabi sabar, kita berjumpa di kolamku. Mu dak sabar atas muka dunia, sebentar. Mu mati kita temu di kolam ambo cebok wi minum kedemu. Siapa dia kah? Cebok-cebok dia, cetung-cetung dia dan gelas-gelas untuk minum air kolam Nabi sebanyak bintang di langit katanya Nabi. Mu tengok bintang tu banyak mana? Sebanyak itulah bilangnya kolamnya. Bilangnya ni. Bilangnya kolam. Kolam ni apa dah? Ni bekas dia, cebok dia ni. Maka hak cebok, hak jo khimaknya, siapa dia hak jo minum? Ahli keluargaku, ahlul baiti. Keluarga Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hak tu hak jawi makan kepada kita. Kalau kita dok sebut Sayyidina Ali Syiah, Sayyidina Fatimah Syiah, Sayyidina Hasan Syiah, Sayyidina Husain Syiah, kita nak pergi minum mana dengan dia? Kita nak pergi minum lagu mana air kolam Nabi? Kabar-kabar kahwin tu hak jodoh cebok minum kita. Lagu mana? Popok dia tak ada kaitan langsung pun dengan Syiah.
Siapa dia kata marhaban jadal Husaini itu Syiah? Tak ada Nah, tak ada kaitan langsungnya Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan itu dengan Syiah. Ni orang ni allergic sikit. Bunyi Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, oh Syiah dah tu. Pas lagu mana dia mau nak pergi minum air kolam? Hok jogui minum popok dia. Dia mau nak kata dia Syiah. Kau apa dia? Nabi sebut Al-Hasan wal Husain sayyidash syababi ahlil jannah. Ketua pemuda di dalam syurga adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tiba-tiba kita kata Hasan Husain Syiah. Bila masuk? Kalau Syiah, tak sedap cara lah. Nah, hak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni bukan Syiah. Ni tak boleh bunyi gitu sikit jadi Syiah selalu. Pelik sungguh. Ni popok dia jui minum. Ahli keluarga Nabi. Dan bahawa kita percaya dengan syafaat segala anbiya, kemudian siddiqin dan segala syuhada dan ulama dan salihin dan mukminin. Apa lagi kepercayaan kita dengan hari kiamat? Masuk dalam kategori percaya dengan hari kiamat. Kita percaya adanya syafaat. Apa maksud syafaat? Syafaat tu bahasa Arab. Bahasa Melayu pertolongan. Pertolongan. Yakni pada hari kiamat Allah Ta'ala izinkan beberapa golongan manusia. Di samping dia sendiri boleh masuk syurga, dia boleh tolong orang untuk masuk syurga. Ataupun tolong orang lepas daripada api neraka. Banyaklah jenis-jenis pertolongan syafaat ni banyak. Bukan kata dia masuk syurga saja, bahkan dia boleh tolong. Ada orang dia tak boleh tolong orang. Diri dia saja. Saya terpaksa tak boleh tolong orang. Nak cuik orang ni pun tak boleh, dia masuk syurga sebetul-betul tak boleh nak tolong. Kebanyakannya orang masuk lagu tu. Hak boleh tolong orang ni keistimewaan. Allah Ta'ala beri kepada golongan manusia. Di samping dia boleh masuk syurga, dia boleh tolong orang masuk syurga. Antara golongannya, mudah kita nak kenal golongan tu, mudahnya orang atas muka dunia dia baik dan dia raja orang jadi baik. Orang golongan ni, dah dia tu baik, dia boleh hajar orang jadi baik. Ni akhirat Tuhan mulia ke dia masuk syurga, dia boleh hajar orang masuk syurga. Tapi kalau orang dia baik seorang ya, tak cara kau orang baik seorang. Hak ni boleh masuk syurga saja, nak cuik orang tak boleh. Nak cuik orang tak boleh. Siapa dia kau pertama golongan tu? Anbiya. Nabi-nabi boleh cuik orang. Sebab apa? Tak ada dia. Dia lah orang paling baik atas muka dunia pada zaman dia. Dan dia suka ajak orang jadi baik. Kerana usaha dianya, Tuhan mulia ke dia masuk syurga. Dan dia boleh ajak orang lain masuk syurga. Hak ni syafaat paling besar. Hak paling debel sekali, hak paling besar sekali adalah syafaat Nabi kita Muhammad. Hak tu paling besar sekali. Sebab apa? Sebab dia tu usaha dia lebih. Mujahadah dia lebih, dakwah orang dia lebih. Dia orang paling baik dan paling baik ajak orang pergi jadi baik. Tu lagu tu. Kemudian lepas pada nabi-nabi, as-siddiqin. Orang hati yang jujur dengan Allah Ta'ala. Luar dan dalam sama saja. Bahkan hak dalam lebih comel daripada hak luar. Hak luar tu comel dah kita nampak akhlak dia, gapo dia, ikhlas dia, tapi dalam hati dia lebih comel. Tu sifat orang siddiqin dipanggil orang benar. Kalau luar comel dalam uduh, tak jadi tu panggil munafikin. Dalam uduh, luar comel. Kalau luar uduh pula. Luar uduh, dalam uduh dipanggil fasikin, orang fasik. Kalau dalam comel, luar uduh, sudah. Gapo dia lagu ni? Majzub orang lagu ni. Zahir ke uduh, dalam comel, dalam ikhlas. Lagu tu. Ada ulama kata tak ada istilah dalam comel, luar uduh. Dalam comel, luar mesti comel. Tak ada kata, jangan tuduh kata. Ambo nampak ya jahat gini, dalam hati baik.
Ambo napok ya tak tutup aurat ni ke artis dok sebut saya napok ya tak tutup aurat ni saya baik. Allah baik tak tutup aurat. Kalau demo betul-betul baik, demo akan dengar kata Tuhan, demo akan tutup aurat. Saya napok ya tak semaya ni saya kenal Tuhan. Saya takut Tuhan. Takut Tuhan siapa tak semaya? Takut gapo dia lagu tu. Kalau demo-demo betul takut, semaya sungguh-sungguh. Siapa pecah pala-pala, hak tu baru takut. Ni takut dengan tak semaya, takut lagu mana? Ke demo wak nganyi ke Tuhan dah. Saya ping napa? Saya ping napa? Tidak ke? Tengok, saya lagu tu kau zahirnya. Adakah saya itu dizahirkan dengan lagu tu? Ada. Maka taat dah gitu lagu tu. Nah, tu siddiqin. Ada kata siddiqin ni golongan wali-wali kutub. Ketua para wali-wali pada zaman dia. Antara hak paling besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dapat gelar As-Siddiq. Orang yang benar, jujur hati dia, zahir dan batin dia. Orang yang pertama lalu titiai sirak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mula-mula lalu. Pam. Orang tanya, Sayyidina Abu Bakar duk mana? Tidak, Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar peti hari-hari tak tahu masa bila. Sayyidina Umar nombor 1. Sayyidina Abu Bakar tak tahu duk masa bila. Dia litah kau tak litah tapi dia depan syurga dah. Mudah nak kecek. Sayyidina Umar hok paling mula-mula sekali litah. Nah. Dan segala syuhada, orang mati syahid akan boleh syafaat keluarga dia. Syafaat orang yang ia kenal, syafaat yang orang yang ia sayang. Sebab tu kita kena saing dengan orang-orang lagu ni. Takut kita berada di dalam hati dia, tahu? Oh, maka kita sekalipun amalan kita kubur, tak rugi saing dengan orang soleh, tak rugi saing dengan orang jujur, dia boleh tolong kita. Tak dengan amalan kita tak lepas. Tapi kita teringat, oh hamba pernah saing dengan orang alim ni. Pergi terkek ke dia. Syekh hamba kenal demo. Demo ada masalah gapo dia? Perut kecek. Tarik masuk Allah pada masa itulah barulah kita rasa bernilainya bersaing dengan orang-orang baik. Sekalipun atas muka dunia kita tidak rasa ada kelebihan, ada manfaat saing orang baik. Sedap saing orang jahat, kita nak buat jahat tak ada dia larang pun. Ni saing orang baik, kita lala sikit dia mau cuik, dia mau tegur. Oh serabut saing memang serabut, tetapi akhirat dia boleh cuik kita masuk syurga. Sebagaimana atas muka dunia dia duk tegur kita, duk cuik kita, duk goni kita, memang kita rasa serabut juga orang tegur kita ni. Tetapi ingat, hak ni akan tarik kita ke dalam syurga. Seorang saing hak tak cara apa kita nak terjun dalam neraka, nak buat apa dia, beres belaka. Maka saing ni sekalipun sedap saing dengan dia, tetapi dia tak boleh cuik kita masuk syurga. Takut cuik masuk neraka, tak tahu. Syuhada, orang mati syahid. Mati syahid ni dia boleh masuk syurga, dia boleh syafaat keluarga dia untuk masuk syurga. Dan ulama, orang-orang alim. Alim-alim ulama ni Tuhan kumpul atas akhirat, Tuhan kumpul ke golongan orang-orang alim belaka. Berapa bilion tak tahu. Maka apabila nak masuk syurga pok dia ni, muka orang alim ke boleh masuk syurga lah. Tengah nak masuk syurga, tengah-tengah jalan, maka Allah Ta'ala kata berhenti. Sudah. Pok dia ni nak masuk terkekal dah. Masuk dalam syurga. Maka Tuhan pun kata berhenti, duduk sini betul. Maka adalah soalan. Ya Allah, ya Tuhanku, bapa mu halal hamba daripada nak masuk syurga-Mu. Dahlah atas muka dunia ni kami penat dah duk bergelakung, duduk cara kepada masyarakat, duduk nasihat kepada umat. Tiba-tiba akhirat-Mu nak tehel lagi kau kami, ya Allah, ya Tuhanku. Akhirat dunia ni penat dah ngajar rata, khidmat rata, goni gapo dia penat kau gapo dia. Tiba-tiba akhirat-Mu nak tehel lagi kau, ya Allah, ya Tuhanku. Maka Allah Ta'ala kata kepada orang alim, wahai orang alim, aku tehemu daripada masuk syurga ni bukan nak hina mu, bukan nak memalukanmu, bukan nak menakkanmu, tetapi orang lain boleh masuk syurga dah, tetapi puakmu ni aku nak beri keistimewaan. Di sampingmu boleh masuk syurga, mu kaitlah siapa dia anak beranakmu hak nak masuk syurga, pegang tangan dia awak masuk sekali. Tu keistimewaan puakmu. Orang lain tak boleh buat lagu ni, orang lain tak boleh buat. Untuk pokmu saja, mu tariklah siapa-siapa dia, pegang untuk masuk syurga sekali kamu.
Oh lagu tu kau ya Allah. Oh lagu tu. Oh berapa pergi cari hak ni, pergi cari hak tu, pergi cari hak ni. Pada masa itulah kita nampak nilainya seorang ulama, seorang alim ikhlas dengan Allah Taala. Tak rugi bersaing dengan orang alim. Dan solihin, orang baik biasa-biasa, alim pun dok, tetapi orang baik. Bukan orang skima. Orang baik, orang soleh. Dia bukan orang alim, dia jual burger ya. Dia beki motor ya. Dia kerja menoreh ya, tetapi dia orang soleh. Semaya fardu ain dia, cara gapo dia, lepaslah fardu ain, bukan boleh mengajar, boleh bahasa Arab pun tak reti. Berdoa pun biasa-biasa, Rabbana atina ya dia ingatnya. Tetapi dia orang soleh. Maka boleh gerak syafaat, boleh syafaat juga. Orang hafal Quran juga masuk dalam ulama. Dan mukminin, orang mukmin, orang hak beriman, orang hak solihin, maka boleh syafaat manusia. Dan bahawasanya syafaat yang besar itu besar. Ini syafaat paling besar sekali. Hak saat ni pertolongan beberapa golongan. Hak ni khas. Satu pertolongan yang sangat besar yang tidak dapat dibuat oleh mana-mana golongan manusia di hari kiamat, iaitu syafaat yang besar, iaitu syafaat yang melepaskan huru hara pada mahsyar dan melepaskan daripada jahanam mengikut di belakangnya itu tertentu dengan Nabi kita Muhammad. Ya ini golongan-golongan yang tentu dah masuk neraka. So, hak ni tak ada orang boleh syafaat kecuali Nabi Muhammad saja boleh kutip. Hak ni tak tahu Nabi Muhammad berdebel sungguh. Apabila dia kata buka pintu neraka. Asalnya Nabi Muhammad apabila dia masuk syurga, maka Allah Ta'ala lupa keingatan dia mengenai umat dia. Maka dia pun duduk biasa. Akhir sekali dah lama dah sangat, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, pergi kamu kepada neraka kita umat Nabi Muhammad. Ada lagi dia dalam neraka tu, tanya dia gapo dia permintaan dia. Maka Jibril pergi ziarah neraka, masuk dalam neraka. Tak panah kau Jibril, tak kena seksa kau. Jibril masuk dalam neraka, dia bukan masuk kena seksa. Hok masuk, orang masuk sakit dalam neraka, kalau masuk kena seksa. Kalau masuk atas nama tugas, tak kena seksa. Supaya goni lah warden masuk jara. Dia bukan dia masuk jara kena seksa. Dia bertugas dalam penjara. Dia tak kena sakit. Maka malaikat-malaikat dalam neraka pun tak sakit. Apa? Sebab dia bertugas gitu. Apabila lagu tu, gilah jumpa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, gapo dia mu nak pesan gak permintaanmu? Berjerit habis, tak tahu nak kecek ada. Serupa arah dah belakang-belakang. Nyo katok berapa ribu tahun dah tak tahu dah. Maka dia kata, ambo nak minta pesan lah. Kirim salam gak kok Nabi ambo. Pada masa itulah rasa bernilainya Nabi kita. Kirim salam gapo dia tak boleh nak kata apa dah, ambo tak boleh. Ya kirim salam kata ambo duduk dalam neraka lagi ni. Ya Nabi tak ingat kau kat ambo. Maka Jibril pun masuk. Tu yang nak pesan. Pergi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tu, maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril, gapo dia? Permintaan ahli neraka. Katanya Jibril, umat Nabi Muhammad yang nak kirim salam lah ke Nabi dia. Masa ni baru nak sebut salam. Orang tiap-tiap kali molek, Assalamu alaik. Kirim salam awal-awal lagi atas muka dunia. Lah ni rasa terparuk kali. Maka katanya Allah Ta'ala lagi ayatlah ke Nabi tu. Tu dalam syurga. Bukan Tuhan tunjuk lagu ni lah. Cerita nak ayat guana. Tak tahu payah kan nak guana. Tahu nak isyarat. Nak kata-kata jangan nampak Tuhan tunjuk gini. Maknanya Tuhan kata, gigi salam kepada Nabi Muhammad. Maka Jibril poyak cerita. Jumpa Nabi Muhammad dalam syurga. Wahai Rasulullah, royak kita. Mari gapo dia, hamba ada pesan ni. Pesan siapa dia? Ada orang kirim salam. Siapa dia kirim salam tu, wahai Jibril? Jibril naling nak royak lalu. Dia tahu dah Nabi Muhammad kalau tahu benda-benda.
Siapa dia ki saleh wahai Jibril? Umatmu hok duk dalam neraka. Hah? Jolo kau Jibril ada lagi umat hamba dalam neraka. Ada lagi. Unggah Nabi. Dengar berita tu unggah daripada syurga, unggah pergi neraka. Buka pintu. Bangun suruh buka juga pintu. Tengok Nabi kita. Orang lain tak berani buat gitu. Ayah enda kau, datuk enda kau, paduka Power Ranger kau tak berani buat lagu tu. Nabi Muhammad dalam syurganya unggah pergi cari neraka, ayat kepada buka pintu. Buka pintu hamba nak tengok umat hamba. Maka katanya dalam kitab kata buka, Nabi Muhammad ayat buka kau ni. Terjung dia. Kita terjung dalam api. Terjung dia muka kau. Terjung pergi kotik sore wak naik. Tu Nabi kita. Pada masa tu lah baru nak siung tangan, baru nak setuh ambil berkat, baru nak gapo. Kita jangan sampai jadi perikat lagu tu. Nak jadi lagu tu. Nak tunggu nanti kita temu baru tengok kehebatan Nabi ketika waktu tu. Waktu duduk dalam neraka baru nampak hebat Nabi. Tosolah. Tengok awal-awal lah. Dalam atas muka dunia ni biar nampak hebat Nabi kita. Maka waktu habis. Sehingga ke malaikat kata, Muhammad. Waktu habis ya, tutup neraka ni. Nampak waktu belakang. Nah, Nabi Muhammad kata mana? Syafaat dia paling besar sekali. Lagu mana? Orang dalam neraka terus dah ni. Kotek. Ya cek mana? Cek dia air semaya. Orang ambil air semaya, muka dia, tangan dia, api neraka tak boleh nak bakar. Hok bakar kawasan hok tak kena air saja. Perut, tubuh, poho lagu ni. Tangan kaki tak boleh nak bakar, muka tak boleh. Tergelarlah dalam api neraka cuma mana kawasan ni tak boleh nak setuh. Tak boleh nak setuh. Sebab tu ulama kata kalau ambil air semaya ambil banyak sikit. Kalau hok ni bahaya pak sini. Biar tak kena api neraka. Kalau tangan bahaya pak sini. Hok ni pak sini. Kalau kaki pula sampai ke lutut, jangan sampai celoh kekeng tak pernah sabah buat nah. Tu sunat dia. Ghurrah al-muhajjilin dipanggil nah. Dan syafaat Nabi lagi hok paling besar hok Nabi lain tak boleh buat, iaitu buka mahkamah Allah Taala. Tunggu beribu-ribu tahun di padang mahsyar, maka Nabi Muhammad pun royak ya Allah ya Tuhanku buka mahkamah. Seorang saja boleh buat Nabi Muhammad. Orang lain tengok terpesir-pesir, terkebir-kebir sahaja. Dan bahawa kita beriman wallahu a'lam. Benarkah kain sejadah kita untuk solat tu boleh dibuat iktikaf? Gini, kain sejadah tu tak boleh buat iktikaf. Lepas tu, ada orang kata boleh iktikaf. Ya, ada cara tertentu. Benda yang boleh kita buat wakaf jadi masjid, benda tu mesti tetap. Macam bangunan, saya nak wakaf ke untuk dijadikan masjid. Ya, sebab dia benda tetap. Maka sejadah kalau kita nak wakaf jadi masjid, kita ambil sejadah, kita paku dulu. Paku biar dia tetap dulu di bumi, kita pun wakaf. Saya wakaf ke sejadah ini menjadi masjid. Maka sejadah tu jadi masjid. Maka sejadah ni orang hik tak boleh naik atas sejadah ni haram. Maka lagu mana? Kita cabut paku, kita pun pikul masjid dia. Boleh semaya. Sebab tu setengah orang-orang kain sebab dia orang lain tak boleh jerit. Kain lepas dia tak boleh jerit sebab dia niat dah. Tak boleh duduk kosir-kosir, orang kota tak boleh setuh apa dia. Sebab apa? Sebab dia niat jadi masjid dah. Lagu tu. Tapi kalau biasa-biasa tak boleh niat iktikaf. Apabila masjid boleh niat iktikaf, boleh niat iktikaf. Kita apa sejadah kita mana-mana, kita pun naik atas sejadah kita sahaja aku iktikaf atas masjid sejadah hamba ni kerana Allah Taala. Duduk tak ada masalah. Boleh pahala iktikaf? Ya, boleh pahala iktikaf. Tapi kalau sejadah semata-mata hukumnya tak boleh. Apakah fadilat surah sejadah? Hamba tak ingat dah. Kelebihan surah sejadah gapo dia tak ingat dah. Kena cek hamba tak ada nak tengok. Ada kelebihan dia, cuma hamba tak ingat. Apa hukum pakai topi sudu kok balik gati piuh untuk wak semaya? Boleh kau tidak rambut panjang atau rambut panjang nak elok daripada tutup dahi? Boleh, hukum dia tak ada masalah apa. Pakai topi sudu ni
tidak jadi kau masalah. No waktu tuk katik piah tidak ada masalah. Hok moleknya cari kopiah. Nah, tapi kalau tak ada misalnya tu pojok kopi tu sudu. Oh tak apa, tak jadi kau batas semaya. Afdal tak afdal suku pasal lah ni sah kau tak sah hukum dia sah. Nah. Saya nego online. Lepas tu saya gaji suami saya. Gaji kepada suami saya sebab saya nego online. Suami dia kerja dengan dia pun gaji kepada tok laki dia. Tok laki dia ni wajib nafkah tak dia? Wajib ni semua tugas suami. Saya pun ambil gaji daripada awak juga. Saya nafkah kepada awak. Ya. Hukum dia. Sebab apa? Sebab memberi nafkah adalah tugas suami. Nah, tak hukum dia berhutang. Kecuali isteri kata tak payah abang. Tak payah berarti hutang kita langsai lalu tak payah bayar. Kena pandai kecek lah bini lagu ni. Tak payah bayar nafkah lalu. Orang panggil pandai kecek boleh saja. Siapa kodok fadilat berzikir kalau berzikir sambil main handphone? Boleh, tak ada masalah apa. Kau penting berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah akbar. Main game okey. Subhanallah. Kau derah. Tak ada apa masalah apa. Kau penting berzikir. Memanglah tidak molek tapi bolehlah. Tak ada masalah apa. Zikir lidah tu boleh. Boleh. Kau main handphone tu main handphone. Kalau pergi sebeh boleh tangan lagi, boleh gapo lagi. Tak tahu takut dia niat saja ke. Nak suwi nampak orang zikir sangat ke walau nak tekek padahal subhanallah alhamdulillah. Tekek padahal nak suwi nampak tak suwi leriok lah. Saya nak bertanya mengenai penubuhan Universiti Muhammadiyah yang dihalal oleh Sultan Johor. Saya ada terbaca berita, apa pendapat Ustaz? Muhammadiyah ini satu kumpulan yang wujud di Indonesia. Ia ditubuhkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Maka Muhammadiyah ini, dia ini kalau di Indonesia ada 3 cabang lah kita kata. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, Wahabi. Wahabi ni kita faham Wahabi lagu mana ni? Ahli Sunnah wal Jamaah kita faham lagu mana? Muhammadiyah ni dia duduk tengah tu. Dia duduk tengah di antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Dia duduk tengah tu. Nak kata Wahabi sangat bodoh juga. Dia ada juga cara-cara Ahli Sunnah wajah Ahli Sunnah kita. Nak kata Ahli Sunnah ada juga cara-cara ke Wahabi. Maka hak ni berada wujud di Indonesia. Maka ada kata nak tubuh Universiti Muhammadiyah. Maka kita sayogianya tak berapa setuju dengan penubuhan dia. Biarlah kumpulan ini hanya wujud di negara dia saja di Indonesia. Jangan tambah lagi kumpulan yang takut jadi pening masyarakat di Malaysia ini. Cukuplah dengan Wahabi ni, penipala dah tak lebah-lebah pun. Kubai habis, kubai. Jadi Sultan Johor halal tu jolo lah. Betul dah tu. Boleh terai kau dok pasal Lamul Jalalah. Arwah tok saya tu guru tarekat. Saya pernah dengar daripada dia Lam Jalalah tapi tak sempat belajar sebab masa tu kecil lagi. Ambo tak tahu Lam Jalalah tu gapo dia. Lam Al Jalalah tu gapo dia. Patu benda-benda lagu ni, amalan lagu ni Lam Jalalah kau gapo dia tu tak bolehlah secara umum kena mari rumah. Ada amalan-amalan ni tak boleh beritahu secara umum. Sebab apa? Sebab hok tengok video ni bukan aswaja saja. Wahabi hok nak cari poin pun ada juga. Lah ni kita nusuk-nusuk sikit. Kalau Wahabi nak mari rumah pun kena bawa mi sup beluk juga. Nak nanya kau gapo dia. Lah ni kita malah buat benda isu lah, gitu saja. Malah nak berhujah. Hubung buat ke suasana harmoni, kurang ke suasana tegar dengan popok dia Saya buat umrah nazar. Tapi terlupa guting rambut. As-sudah. Balik Malaysia baru teringat 4 tahun yang lalu dah. Apa hukum umrah saya? La ilaha illallah. Patu bila masuk, ingat. Selagi mana kita tak cukur rambut ataupun tak gunting rambut, umrah kita tak habis sampai bila. Kelik Malaysia pun tak habis. Kain ihram tak boleh nak pecah. Pakai kain jahit tak boleh sudah masalah kita. 4 tahun duduk tidur dengan bini habis masalah kita selok dah. Maka tugas sekarang apabila kita sedar
ambil gunting cukur rambut. Bab niat untuk umrah tu. Habis dah lah umrah kita. Tetapi kita buat gapo dia ketika umrah hok dalam 4 tahun. Tidur dengan isteri lah gapo dia. Allahu Rabbi lagu mana lah nak jawab. Selok dah lah. Guano lah boleh telala ya Rabbi. Nama. Jadi kita buat benda tu dalam ihram belaka. Dalam ihram umrah pun. Tak tahu ambo. Berapa ekor, ratus ekor tu tak tahu kenawi ni. Nama. Jadi tak tahu ada pendapat lemah kau gapo dia tanya orang lain. Ambo tak ingat dah. Kau ambo tahu sekarang cukup pala niat habis ke umrah. Baru habis umrah kita. Nah. Pah kok kita buat gapo-gapo dia tu ambo tak boleh nak komen tu berat telajak dah 4 tahun ni nyanyi ke demo. Allah nasib demo lah. Boleh kodok-kodok zakat fitrah bui sedekah direct kepada orang kurang waras duk tepi jalan, duduk buat makan. Boleh kodok zakat terah kena wi kat orang molek lah, jangan wi kat orang gila. Zakat terah ni jangan wi kat budak-budak, wi kat orang balik lah, bui sedekah. Lagu tu. Ibadat kan ni kena wi orang yang mustahikun, orang yang berhak, orang yang layak. Jadi tak boleh wi kat orang gila lagu tu. Nak wis sedekah biasa tak apa. Tapi zakat ni dia ada syarat-syarat dia. Kalau bab zakat yang ada syarat-syarat. Tak boleh wi kose-kose. Wi kok masjid tak boleh zakat. Wi kok orang anak janda tak boleh. Andartu tak boleh. Armalah tak boleh. Anak yatim tak boleh. Wi tu belaka tu. Orang ngaji pondok semua tak boleh wi zakat belaka. Lepas tu duk wi lah ni. Atas nama dia miskin tak apa. Kalau dia tak miskin jangan bui. Atas nama dia seorang pelajar agama tak boleh. Jangan bui. Tak sah nyanyolah. Masalah nak wi sedekah terpulang. Nak wi kepada orang kaya apa boleh. Sedekah nak wi ke orang kafir pun boleh. Tak ada masalah. Selalu disihir dan dikena ke guna-guna. Apa amalan dan doa yang boleh diamalkan? Tindakan apa yang paling sesuai? Pertama, selalu baca ayat Quran ataupun ayat-ayat yang melindungi diri. Wirid-wirid, zikir-zikir, jangan lupa Tuhan. Hidup kalau lupa Tuhan, takut Tuhan tak cara kita gak nyanyolah. Amal ke ayat kursi lepas pada semaya, amal ke manzil tiap-tiap hari, amal ke macam-macam wirid dah ni. Baca Yasin kau pagi kau, makan kurma ajwah 7 butir sehari kau, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi ko, macam-macam amalan. Mandi dengan air garam, mandi dengan air daun bidara. Mandi biar waktu habis penyakit, mandi cukur gapo dia apa semua. Bagaimana kalau fikiran kita sentiasa ke arah nak jadi wali Allah? Tak apa ko. Kini, wali Tuhan ni pangkat dah. Kita minta nak jadi wali berarti kita minta pangkat kedudukan di sisi dengan Tuhan. Maka orang yang nak pangkat ni kena ada ujian. Berarti kita sanggup ada untuk mendapat ujian untuk mendapat pangkat wali. Kalau ujian kita tak sanggup, jangan minta jawatan. Wali ni jawatan di sisi Tuhan. Sebab tu ada ulama yang tak pernah sebut perkataan wali. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang soleh. Hamba yang soleh ni wali sebenar. Tapi dia tak berani nak sebut wali. Takut dia orang kata nak apa kedudukan di sisi Tuhan. Nak minta kedudukan pula. Ada nak minta kedudukan, dia ada tugas dia dah lah. Nak jadi wali ni bukan kaki tidur. Kalau bo nak tidur tak boleh jadi wali. Wali ni kena korban masa, korban perasaan, korban penat. Oh, jadi wali. Orang lain duk tidur, kita tak tidur. Ni nak jadi wali. Maka kalau nak jadi wali, cita-cita nak jadi orang soleh tu tak apa, baik, bagus. Kita orang Islam mesti nak jadi orang baik, tak apa. Tapi wali ni telajak dah sikit tu. Ada pangkat dah, ada istilah pangkat. Jadi ada kelebihan dah sikit. Niat nak jadi hamba-Mu yang soleh gitu tak apa dah. Setiap kali sudah baca Fatihah untuk sedekah kepada orang yang telah meninggal, wajib kau kena niat. Ya kena niat lah. Kita baca Fatihah niat kepada ibu bapa kita, kau siapa dia baru siapa pahala. Boleh kau dak baca doa sebelum salat dalam bahasa Melayu, boleh batal. Boleh baca batal baca kak. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku. Batal dah semaya. Kecek Melayu dah semaya.
Saya ada dengar seorang ustaz ni oyak tahajud dulu baru taubat. Kalau buat taubat dulu baru tahajud tak sah. Tak sah hukum dia. Kita semaya tahajud ni bila-bila saja lepas pada kita tidur sah hukum dia. Bukan kata lepas pada bangun direct solat yang pertama solat tahajud tak juga boleh buat online. Betul kau janda tak boleh pakai ina di tangan. Ina ni masuk dalam hiasan. Maka kalau janda baru mati tok laki tak seduk berhias lah. Gelenyar. Bintuk laki duduk tidur tu lagi, duduk mati lagi. 4 bulan 10 hari kena ok lah sikit. Nak nikah kau apa dia kena ok. Maka masuk dalam tarik ke. Menyebabkan nak menikah. Bersolat nak tarik perhatian lelaki. Antaranya adalah pakai ina. Maka tempat kita jolok ina juga sekarang jadi tarik perhatian. Wah, lukis gambar gini. Bukan main. Tengok tangan naling, tengok muka. Bata. Tengok tangan tu gerundoh. Tengok muka bata. Maka ina ni juga tarik perhatian. Jangan pakai sebagai perhiasan. Haram hukum dia berdosa. Boleh qada maya tahajud selah masih ada baki semaya qada fardu gini hamba yak dah. Kita kalau ada qada jangan semaya sunat rugi. Penat kita. Tak usah buat tambah kerjaan kak. Qada semaya habis dulu. Orang yang qada semaya lebih jujur dengan Allah berbanding semaya sunat dengan tidak qada semaya. Orang yang taat ke Tuhan betul-betul dia akan qada semaya dulu sebelum dia buat ibadat tambahan. Maka tak rugi kita. Tak ada cara orang nak bangun tahajud, nak semaya tahajud. Kita subuh tak habis lagi qada. Qada subuh lah. Hak tu wajib, boleh pahala wajib. Kita semaya sunat, dapat pahala sunat. Sekalipun tahajud fadilat dia besar, tak boleh lawan satu amalan fardu. Kita bangun qada semaya. Kalau orang cerdik lah. Jangan duk gelenyar lah. Tak usah duk buat sunat kalau kita ada qada. Tak usah duk malu lah. Ni tugas kita dengan Tuhan. Boleh tak baca doa? Apakah pahala semaya fardu isteri di rumah? Ada riwayat kata orang tina semaya di rumah, orang jantan semaya di masjid. Orang jantan dapat fadilat semaya berjemaah 27 dia. Orang tina semaya di rumah ada fadilat kata supaya dia semaya di masjid. Tu kelebihan dia. Sebab orang tina banyak duduk dalam rumah, dia semaya sore pun ada riwayat kata supaya pahala seperti orang lelaki semaya di masjid. Sebab gitu tempat dia. Asalnya duduk dalam rumah. Nampak dia. Saya daripada keluarga mu'alaf. Tok nenek saya tak masuk Islam boleh qada sedekah Fatihah ke dia. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh sedekah pahala kepada orang kafir. Syarat nak sedekah pahala mesti seorang tu Islam dulu. Barulah layak kita nak transfer panggil pahala. Kalau tidak tak buka akaun minta maaf. Orang duduk rumah simpan pitih celah patah nak transfer minta maaf. Dia tak necak pitih lagu tu, dia kena masuk akaun bank. Akaun bank dia Islam. Kalau ada air kecing, air mazi di pakaian kita, kita basuh tepat kena tu saja. Boleh kau tak buat semaya, boleh. Tak syarat kena basuh semua kain kita. Misalnya kawasan tu stopok, kita pun ambil basuhlah kawasan tu. Okey, beres, tak ada masalah apa. Cukup syarat dia, tak ada masalah, boleh buat semaya. Stopok alik belakang nampak beka. Pergi semaya, boleh. Nabi Muhammad semaya lagu tu. Nabi Muhammad, mungkin dia orang susah. Kain selah ya. Maka katanya Sayyidina Aisyah, kalau air mani tu basuh, hamba basuh. Kalau air mani tu kering, hamba buat gini. Di baju-baju Nabi kan. Bekas-bekas warna putih tu. Buat gini. Maka Rasulullah pergi semaya bekah. Kain sahabat tengok. Pas lagu mana kita jatuh standard dah lah. Terimeh jaga kontrol macu. Nabi nak kata orang susah. Bekah lagi di kain dia. Nak katanya. Benda tu bersih. Boleh. Kalau basuh lagi-lagi lah boleh. Nak tanya, boleh kau tak lambatkan semaya fardu isya, fardu ain kalau nak tengok live? Boleh, atas pendapat kau doa. Siapa pukul 10, 10.30 boleh semaya lagi. Pukul 11 tak boleh dah lewat sangat dah. Adakah sesuai belajar kitab fiqh Abi Syuja' di dalam kitab fiqh? Abi Syuja' ini mata ghayah wa taghrib dipanggil. Mata ghayah wa taghrib. Mata ini dikarang pada tahun 400 Hijrah. 200 tahun sebelum Imam Nawawi. Usia kita ini dekat 1000 tahun dah. Maka kalau kitab fiqh Abi Syuja' ini kebanyakan pendapat dia tidak muktamad. Kerana apa? Kerana dia dikarang sebelum daripada ulama-ulama muharrar mazhab dipanggil.
Muharrir mazhab ni sebelum daripada karangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka semua ulama-ulama dipanggil mutaqaddimin dalam mazhab kita sebelum daripada Imam Nawawi kurun ke-6 600 lebih ni, maka semua itu pendapat jadi tidak muktamad. Sebelum ditahrir, sebelum dimuharrir oleh mazhab syaikhun mazhab, barulah jadi muktamad. Maka antara kitab fiqh yang masyhur tetapi perlu disyarahlah kena sebut ni kitab Abi Syuja'. Banyak pendapat-pendapat. Kalau kita tengok rasanya dalam bab haji ada benda rukun jadi wajib haji tukar jadi rukun. Ada berapa banyak jadi tukar takih habis. Kalau dalam mazhab kita. Maka ada banyak pendapat tidak muktamad. Sebab tu kena baca dengan kitab Bajuri. Hasyiah Bajuri ala Ibnu Qasim ala ni Abi Syuja' ni. Kena baca dengan Bajuri. Barulah pendapat tu jadi muktamad. Kalau mata dia saja, ada banyak orang tidak muktamad. Hukum gapo kalau lepas basuh kaki kita pun khoma. Tak ada masalah apa. Nak khoma kau nak gapo dia lipat belakang pun tak apa. Tak ada masalah apa. Lepas sudah dah basuh kaki ambil semaya tak apa. Surah sekolah asrama dapat kebenaran solat Jumaat. Kira masjid yang boleh itikaf ke tak atau masih kira surah? Surah pasar raya macam mana terima kasih. Gini. Dia tempat semaya Jumaat ni, kita semaya Jumaat. Tak syarat masjid tu syarat gapo dia. Kawasan padai pun tak apa, tak ada masalah apa. Jadi tempat tu hanya dibuat tempat sembahyang Jumaat. Sementara lah gapo dia. Misalnya masjid nak beki kau gapo dia, gitu. Lainlah kalau kita wakaf ke atas nama masjid baru. Apa hukum dai rambut guna ina daun? Boleh, tak ada masalah apa. Ustaz, mungkar nakir ni ramah kodok. Ada kata mungkar nakir ni 2 orang, ada kata ramah. Mungkar nakir ni nama kumpulan malaikat. Hak ni mati mungkar nakir mari, hak ni mungkar nakir. Kumpulan dia nama. Bagaimana cara terbaik nak khusyuk dalam semaya? Nak khusyuk dalam semaya bawa yakda. Sebut derah. Kita kena itikad, Tuhan dengar apa yang kita sebut. Tuhan tengok apa yang kita buat. Tuhan tahu apa yang kita fikir. Ingat dah tu. Allahu Akbar. Tuhan dengar apa yang hamba sebut. Tuhan tengok apa hamba buat. Tuhan tahu apa dia dalam hati hamba. Duk mikir hak tu lah. Siapa Assalamualaikum. Khusyuk nak tahu. Ada tak ubat orang yang susah tidur? Sudah. No. Awak kalau tak tidur saya tembak bang-bang. Nampak? Makan ubat tidur lah. Baru sedap tidur. Tak makan ubat tidur. Ya tidur ni, kalau otak kita sampai perikat rehat. Rehat dia akan tidur lalu. Kerana otak kita main. Kalau selagi mana otak duk mikir, dia tak boleh tidur. Otak ni kalau aktif dia tak boleh tidur lah. Ya kita tenang, seluk lalu. Mati lalu. Maka lupa ke segala masalah-masalah. InsyaAllah boleh tidur. Ada satu doa Nabi ajar apabila kita tak boleh tidur, kita sebut gini. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang menciptakan malam dan siang. Bintang-bintang sudah hilang, malam sudah melabuh ke sayap dia. Ya Allah, ya Tuhanku, pejamkan mataku. Doa yang lebih ke gitulah. Ya ada dalam bahasa Arab dia dah. Bagaimana cara solat di angkasa bagi angkasawan menurut mazhab Syafi'i? Astaghfirullahalazim. Semaya di angkasa dah pula. Pas nak kiblat lagu mana? Kau tu bedok pergi kat ni, roket dok pergi kat ni, bumi duduk sini, kiblat duduk sini. Maya lagu ni. Kau lagu mana? Hamba tak boleh nak royak lagi tu. Angkasa ya semaya lagu mana? Tak tahu, hamba tak nampak lagi. Tapi lagu tu kita faham cara semaya cara kita dah lah. Ikut waktu. Gapo dia tahu? Waktu gapo dia? Bumi misal ni, kita duduk atas ni. Ni Amerika, ni Mekah, ni Madinah. Duduk sini belakang. Hak ni zuhur lagi, hak ni asar lagi. Nak sembahyang gapo dia? Ke matahari sini ke? Hak ni maghrib dah. Sebelah kau ni nampak maghrib dah. Hak ni kau ni subuh. Kita nak sembahyang gapo dia? Kita ni nak sembahyang gapo dia lah, nak sembahyang. Jangan cari pelik-pelik. Tengok ni tak tahu. Ada dah orang bahar dulu hang tak ingat dah sembahyang lagu mana, cara orang sembahyang angkasawan ni. Apa hukum menggunakan tasbih daripada tulang unta seumpamanya hukum dia harus, tetapi afdalnya jangan gunalah. Tulang ni adalah makanan jin. Dan kita bimbang takut tulang-tulang ni daripada hasil binatang yang tidak disembelih dengan cara molek. Maka kita tengok ulama-ulama, guru-guru tak suka menggunakan tulang kerana bimbang takut tu.
Kalau bersih-bersih lah, tak ada masalah. Tetapi lebih baik afdal kita guna kayu. Kayu, benda-benda hidup lagu tu lebih afdal. Al-Fatihah.